Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azirul Akasha bin Nur Effendi, nombor matrik 21908777. Hari ini saya akan berbincangkan tentang nafkah untuk anak yang sudah belajar perlu atau tidak. Macam pelajar degree, pelajar diploma, pelajar sijil kemahiran semua ni kan. Dia dah besar kan. So perlu lagi tak ayah dia bagi nafkah kat dia. Sebelum kita nak masuk dalam ni, kita kena faham basic dia. Basic ialah nafkah tu apa? Nafkah menurut syarak ialah mengeluarkan belanja kepada mereka yang wajib atas seseorang itu, termasuklah semua hajat dan keperluan seharian. So kita boleh faham lah, keperluan tu ialah contohnya makanan dan minuman, perubatan semua tu kan, tempat tinggal. So itu semua jelas lah. Macam hajat tu contohlah, anak tu dia power main bola dan dia berbakat, dan kalau dia main dia boleh pergi jauh. So seorang ayah tu perlu support dia dan bagi dia apa yang nak main bola ni, apa kena ada kasut, stokin, simpad semua. Itu semua dalam masuk nafkah juga ya. So kewajipan bapa ni untuk nafkah untuk anak dan isteri ada dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Saya akan bacakan surah tu, ayat tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warithi mithlu dhalik فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Sadaqallahul azim. So maksud ayat tadi 233 Al-Baqarah, dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun genap, iaitu bagi yang hendak menyempurnakan penyusuan itu, dan kewajipan bapa ialah memberikan makan dan pakaian kepada ibu itu menurut secara sepatutnya. Tidaklah diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya. Jangan seseorang ibu itu menderita kerana anaknya, jangan juga menjadikan seseorang suami menderita kerana anaknya. Dan waris juga menanggung kewajipan tersebut jika bapa tiada. Kemudian jika keduanya suami isteri mahu menghentikan penyusuan itu dengan persetujuan yang telah dicapai oleh mereka sesudah berunding atas mereka berdua, tidaklah salah melakukannya. Dan jika kamu hendak beri anak-anak kamu menyusu kepada orang lain, maka tidak ada salahnya bagi kamu serahkan upah yang kamu berikan itu dengan cara yang patut. So boleh jelas lah bermaksud dia tu kan, iaitu kadar nafkah yang diwajibkan hendaklah sekadar menurut keperluan dan hajat tu. Dia dalam ayat Quran juga, iaitu surah At-Talaq ayat 7. Saya akan bacakan surah At-Talaq ayat 7 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Sadaqallahul azim. So maksud ayat tersebut ialah hendaklah orang yang berkemampuan memberi nafkah menurut kemampuannya,
dan orang yang telah ditetapkan ke atas rezekinya, maka hendaklah ia mengeluarkan belanja nafkah berdasarkan apa yang telah dikurniakan oleh Allah SWT. Tidak dibebankan oleh Allah seseorang itu melainkan setakat apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nescaya Allah akan menjadikan sesudah kesempatan itu ke lapangan. Okey, jadi kita dah tahu basic-basic dia kan, dalil dia apa semua. So kita akan masuk lagi dalam. So, macam mana anak yang dah masuk belajar ni, dia lagi bapak dia kena tanggung ni lagi tak? So, kita masuk pada anak perempuan dulu lah. So, mengikut mazhab Syafi'i dan Maliki, anak perempuan ni ayah dia perlu tanggung dia sampai umur dia, sampai dia bersuami. So lepas dia berkahwin, dia bersuami, yang perlu tanggung ni lah suami dia. Itu bagi mazhab Syafi'i dan Maliki. So daripada dua mazhab lagi, iaitu Hanafi dan Hanbali, seorang bapa tu dia perlu menanggung anak dia sampailah anak dia dah boleh berdikari. So kita jawapan bagi soalan tadi tu, kita dah boleh faham yang bagi anak tu ada 4 mazhab. 2 mazhab Syafi'i dan Maliki cakap sampai bersuami, yang lagi 2 cakap kalau anak tu dah boleh berdikari, kita dah boleh lepas tangan. So boleh pilih lah jawapan masing-masing. Kalau anak tu dah boleh berdikari, boleh lah. Tapi saya lebih memilih pendapat Syafi'i dan Maliki. Yang mana kalau sampai dia bersuami lah, saya fikir boleh. Kalau anak tu dia dah macam dia nak berdikari lebih kan, dia kalau tak dia boleh cakap macam tu lah. So bagi cabang yang perempuannya kita dah boleh faham. So bagi yang lelaki ni macam mana? Yang lelaki ni dia punya tempoh dia lah. Seseorang bapa bertanggungjawab menanggung belanja nafkah anak-anaknya sehingga anak lelaki mencapai umur balik. So anak lelaki ni kalau dia dah balik, dia dah, bapak dia dah tak payah bagi dia nafkah lagi. Dia tak payah tanggung dia lagi. Tapi masalah sekarang ni, lelaki sekarang dia memang dah balik tapi dia tak boleh berdikari lagi. Contohlah dia balik umur form 5 kan. Form 5 pun dia tak boleh berdikari lagi sebab dia bersekolah, dia tak boleh bekerja apa semua. So bapak dia perlu menanggung dia sebab anak dia tak boleh berdikari lagi. Dia punya syarat tu perlu pandai berdikari. Sebabkan dia tak boleh berdikari lagi, ayah dia perlu menanggung dia. Itulah. Jadi jawapan bagi itu kita dah dapat. Jawapan asas dia kita dah dapat. Jadi benda ni tapi tadi tu untuk anak-anak yang sihat. Kalau macam mana anak tu dia kurang upaya, anak-anak yang kurang upaya. So anak-anak yang orang upaya, ayah dia perlu menanggung dia sampailah anak dia boleh berdikari. Sebab kurang upaya ni dia ada banyak cabang. Ada yang kurang upaya boleh bekerja, ada yang kurang upaya tak boleh bekerja. Macam cacat otak tu kan, macam autism. Tu bapak dia perlu menanggung dia sampai dia menembuskan nafas yang terakhir. Yang kurang upaya yang tapi boleh bekerja ni, agak-agak dia dah stabil kewangan dia ataupun dia dah berkahwin kan, ayah dia boleh lepas tangan tu dah sebab anak dia sudah besar. Sebab dalam Seksyen 80 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003 memperuntukkan anak ni dia tak dapat nafkah jika suatu perintah mengenai nafkah tidak seorang anak dinyata sebagai selama tempoh yang lebih singkat. Dalam Seksyen 80 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam ni dia ada beritahu apa yang patutnya. Saya rasa jawapan saya pun sudah mencapai hadnya, sudah diterangkan dan faham. Jadi saya mengundurkan diri dan Assalamualaikum. Salam.